Soalan yang pertama, saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Haji Tajuddin bin Abdul Rahman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tan Sri Yang Bertuah, soalan saya soalan nombor 1. Silakan. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulakan dengan pantun Tan Sri Yang Dipertua. COVID-19, Ukraine semuanya mencabar. Penduduk seluruh dunia rasa tertekan. Wakil rakyat kerajaan pembangkang berdebar-debar. Tunggu masa bila whistle akan ditiupkan. Tan Sri Yang Dipertua, seperti yang dihormat sedia maklum, dunia sedang berhadapan dengan cabaran persekitaran global yang tidak menentu, antaranya pandemik COVID-19 yang telah bermula pada Disember 2019, kedua konflik Rusia dan Ukraine bermula 24 Februari yang lalu dan ancaman perubahan iklim seperti banjir dan kemarau. Memandangkan persekitaran ekonomi global yang mencabar, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF telah 3 kali menyemak anggaran pertumbuhan ekonomi dunia kepada kadar yang lebih rendah bagi tahun ini daripada 4.9% kepada 3.2%. Dengan mengambil kira pelbagai cabaran dan ketidaktentuan yang dijangka berlarutan, IMF telah menurunkan unjuran pertumbuhan ekonomi global bagi tahun depan 2023 kepada 29% berbanding 3.8% sebelum ini. Walaupun persekitaran ekonomi global amat mencabar, ekonomi Malaysia telah menunjukkan pertumbuhan yang lebih kukuh, iaitu sebanyak 5% pada suku pertama tahun ini dan 8.9% pada suku kedua tahun ini. Ini disokong antara lain oleh pelbagai strategi dalam rancangan Malaysia ke-12, bajet 2022, pakej rangsangan ekonomi dan pembukaan semula sempadan negara. Kerajaan yakin sasaran pertumbuhan di antara 5.3 hingga 6.3% tahun ini akan dicapai. Bank Dunia telah menaikkan unjuran pertumbuhan kita kepada 6.4%. Berikut adalah di antara petunjuk ekonomi yang membuktikan prestasi ekonomi negara menggalakkan. Yang pertama, jumlah ekspor meningkat sebanyak 30.3% kepada 1 triliun ringgit pada 8 bulan tahun ini. Yang kedua, jumlah jualan kenderaan penumpang dan komersial meningkat 63% kepada kira-kira 450,000 unit pada Januari hingga Ogos tahun ini. Yang ketiga, ketibaan pelancong meningkat pada 3.2 juta bagi Januari hingga Julai tahun ini dan kadar pengangguran sudah turun kepada 3.7% pada bulan Julai. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sentiasa prihatin dalam menjaga kebajikan keluarga Malaysia dan di antara usaha yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan termasuklah peruntukan kira-kira 80 bilion untuk subsidi bantuan insentif, harga runcit petrol RON 95 umpamanya di Malaysia ialah RM2.05 seliter berbanding dengan RM2.70 di Qatar, RM2.80 di Arab Saudi, RM4.70 di Indonesia. Kerajaan juga menyediakan bantuan-bantuan lain termasuklah bantuan keluarga Malaysia sebanyak 8 bilion sehingga September tahun ini sebanyak 5.9 bilion telah disalurkan kepada 8.7 juta penerima. Yang kedua, meneruskan kawalan harga ayam dan telur ayam yang dianggar sebanyak 1.1 bilion ringgit, meneruskan kawalan harga minyak masak minyak masak sawit tulen kemasan botol 1, 2, 3 dan 5 kg, memberi subsidi tarif elektrik sebanyak 5.8 bilion bagi tempoh Julai hingga Disember 2022. Akhir sekali, Tuan Yang Bertuah, tanpa subsidi yang disediakan oleh kerajaan, Jabatan Perbankan Malaysia menganggarkan kadar inflasi negara jauh lebih tinggi, iaitu sebanyak 10.6% berbanding dengan 4.7% bulan Ogos lalu. Walaupun ekonomi negara kini sedang menghadapi pelbagai cabaran domestik dan global, dasar-dasar inisiatif kerajaan telah berjaya memulihkan ekonomi dan meringankan beban keluarga Malaysia. Tan Sri Yang Dipertua, pada tahun 2023, kesemua pakar ekonomi termasuk daripada pertubuhan antarabangsa seperti IMF dan Bank Dunia meramalkan pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah. Malaysia sebagai sebuah ekonomi kecil dan terbuka tidak terkecuali dapat terkena tempias daripada cabaran ini. Langkah-langkah untuk menangani cabaran-cabaran itu akan diperincikan dengan lebih dalam belanjawan 2023. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Silakan Yang Berhormat Pasir Salak. Datuk Yang Bertuah, saya ucap syabas dan tahniah kepada kerajaan yang dapat mendepani cabaran global dan domestik. Ya. Ini petanda baik. Kalau pilihan raya tak lama lagi, insyaAllah menanglah kita. Ini ketua pembangkang tengok saya pasal apa? Lawan. Jangan tak lawan. Ini apa nama tu? Saya nak tanya
Menteri belum bercakap lagi, dah habis masa, macam mana? Minta masa sikit Datuk Yang Bertuah. Saya nak menarik perhatian Menteri, banyak kita kerugian ekonomi kita disebabkan kelemahan dari segi pelaksanaan kita berhubung kait dengan beberapa aspek ekonomi. Umpamanya plantation kita rugi hampir 20 bilion satu tahun. Fekra rugi 3 bilion satu bulan. What is this? Ini income, pendapatan kepada negara dan kepada rakyat. Apa pasal ni berlaku? Tolong jawab. Lagi daripada itu, production. All the E&E, electric and electronic, dia orang tak boleh keluarkan berpuluh-puluh bilion untuk memenuhi permintaan daripada luar. Kalau sekiranya dapat dipenuhi, maka beratus bilion kita boleh dapat dari segi income kepada kerajaan dan negara kita. Dan wang ini boleh membantu rakyat dalam banyak bentuk. Subsidi ke, nak buat projek ke, nak buat apa ke. I tell you, boleh dikatakan lebih kurang beratus bilion kita we lost in term of revenue. Ya? Tunggu dulu, kita nak pilihan raya ni, kempen sikit. Tanding lagi ya? Ya. Itu tak ada masalah. Kita masih UMNO. No problem. Itu gantung itu bukan gantung mati. Apa ada masalah? Alright. Kalau nak gantung bagi mati dia okey. Kalau tak mati dia nanti takut dia hidup balik. Takut mati gantung tak habis lagi. Silakan Yang Hormat Menteri. Tan Sri Yang Bertuah, terima kasih Pasir Salak. Betul lah, memang banyak isu-isu pelaksanaan yang perlu ditangani oleh kerajaan atas kertas cantik. Ya. Umpamanya setakat ini kira-kira 450,000 pekerja asing sudah menuluskan untuk masuk ke Malaysia, tapi yang masuk cuma 100,000. Untuk makluman petang ini, Yang Hormat Menteri Sumber Manusia akan berjumpa dengan pihak-pihak berkepentingan ada depan kita ni untuk memperincikan apa dia sebenarnya masalahnya. Masalah di Bangladesh ke, masalah immigration ke, masalah sumber manusia. Jadi untuk makluman ahli hormat, saya ingin maklumkan di sini bahawa setiap minggu dalam kabinet isu ini dibincangkan. Dah 5-6 bulan setiap minggu sampai jemu kami semua. Jadi kami dah buat keputusan tak mendengar lagi lah hal ini. Itu sebabnya petang ini Menteri Sumber Manusia akan berjumpa pihak-pihak berkepentingan. Saya yakin beliau akan dapat menangani sebahagian besar masalah tersebut. Betul lah kelapa sawit industri yang terkesan, FEDA ke, Felkra ke, FGV ke, syarikat plantation, anggaran 20 bilion satu tahun, satu angka besar, kerugian besar. Jadi kerajaan menang serius perkara ini. Selain itu saya nak memaklumkan bahawa kita ada pemudah yang berkebetulan saja fungsi bersama dengan pihak swasta. Kami mesyuarat setiap bulan. Ini juga dibicarakan, iaitu kerenah birokrasi. Kita telah buat keputusan hujung tahun ini setiap kementerian dan jabatan perlu menubuhkan main mudah. Ya. Tujuannya adalah untuk mendengar isu-isu swasta dan menangani secepat mungkin. Ya. Ini berlarutan 6 bulan isu pekerja asing. Betul lah kata Pasir Salak, berpuluh bilion. Industri kelapa sawit saja dianggarkan 20 bilion. Terima kasih Yang Hormat. Kita menaruh keyakinan bahawa Menteri Sumber Manusia, Menteri Dalam Negeri dan pihak-pihak Menteri Dalam Negeri dan pihak-pihak berkenaan, ya, termasuklah Jabatan Tenaga Kerja Immigration akan menangani perkara ini supaya kita tak perlu lagi dalam kabinet bincang setiap minggu hal yang penting ini. Terima kasih Yang Hormat Pasir Salak. Terima kasih. Yang Hormat Ketua Mangkang, silakan. Soalan nombor 2. Maaf. Saya ingatkan Yang Hormat nak tanya soalan tambahan. Papar. Silakan. Kurang. Papar. Maaf Yang Hormat. Silakan. Papar, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Dengan kebanyakan badan antarabangsa dan pakar menjangkakan tahun hadapan akan berlaku krisis ekonomi global dan dengan peruntukan yang terhad serta terbatas dalam memastikan fiskal kerajaan yang sihat, soalan tambahan saya adalah, adakah kerajaan akan meneruskan dasar penjimatan pada tahun hadapan dan akan meluaskan dasar tersebut kepada perbelanjaan yang melibatkan anggota-anggota kabinet dan kaki tangannya? Serta bagaimana pula dengan kebajikan-kebajikan anggota beruniform yang telah bersarah dan yang masih lagi dalam perkhidmatan
di mana gaji dan ilauan mereka ini tidak dapat menampung kenaikan sara hidup. Yang terakhir soalan saya ialah, adakah langkah kerajaan dalam menentukan keutamaan di antara pembangunan infrastruktur asas wilayah yang jauh ketinggalan seperti Sabah dan Sarawak dengan projek-projek mega yang ada di Semenanjung? Terima kasih. Terima kasih. Yang Hormat. Terima kasih Yang Hormat. Soalan tersebut yang pertama saya jawab yang akhir dulu berkaitan dengan Sabah Sarawak infrastruktur. Ini sedang ditangani oleh kerajaan melalui Majlis Khas MA 63. Ada 4 jawatankuasa di bawahnya, termasuklah jawatankuasa sosioekonomi yang saya fungsikannya, dan kita memang akur dan faham betapa lebarnya jurang infrastruktur antara Semenanjung dengan negeri-negeri Sabah dan Sarawak. Itu dalam RMK12 telah pun ditetapkan bahawa sekurang-kurangnya 50% daripada peruntukan pembangunan asas akan disediakan kepada 6 negeri termiskin, itu Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Dan komitmen ini dalam RMK12 insya-Allah kita akan penuhi untuk tahun-tahun seterusnya. Itu berkaitan infrastruktur. Yang kedua berkaitan dengan penjimatan. Memang pada bulan September, Ogos yang lalu dikeluarkan, dah lama dah, Julai yang lalu dikeluarkan perkeliling daripada Kementerian Kewangan, langkah-langkah penjimatan termasuklah khususnya penjimatan untuk belanja mengurus. Ini penting, kita jimat belanja mengurus. Pada masa sama kita tekankan belanja yang berhemah mengenai pembangunan. Kita sedia maklum bahawa walaupun peruntukan sebelum ini adalah kira-kira 64-65 bilion, tetapi terkini untuk 2022 lebih tinggi daripada yang diperuntukkan. Jadi yang detailnya kita akan dengar dengan lebih terperinci pembentang belanjawan oleh Yang Menteri Kewangan berkaitan dengan yang beruniform, pasukan keselamatan beruniform. Perkara ini sedang ditangani oleh Yang Hormat Menteri Kanan Pertahanan. Terima kasih. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Hormat Langkawi.